kita tahu hidayah. Kita kata hidayah. Kita dapat petunjuk. Kita tahu majlis ilmu tu banyak kelebihannya. Gian. Mana kita mengetahui kelebihan menuntut ilmu tu banyak, itu kita dapat petunjuk daripada Allah. Tapi walau kita tahu pun, kalau kata kita nak cakap berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu tu, berbuih-buih mulut kita boleh cakap. Tapi kuasa taat tak ada. Pasal apa mu tak boleh pergi? Mu tak boleh pergi. Mu tahu. Berbuih-buih mulutmu. Cakap kelebihan ilmu begitu, begini. Tapi mu tak ada kuasa taat. Kuasa taat nak pergi untuk ilmu tu. Hak tempat lain mu boleh pergi. Nampak mari? Hak tempat lain mu boleh pergi. Mudah ya. Nak pergi duduk dalam majlis ilmu tu, berat. Tahu orang tak ada kuasa taat. Tak ada kuasa taat ke arah kebaikan. Tu ni. Sebab itu dalam Quran. Berapa tempat dah. Hak yang bertemu dengan ayat berkenaan dengan taufik. Ada berapa tempat ya? Kerana orang yang nak mendapat taufik daripada Allah Ta'ala ni payah, sukar. Melainkan Allah Ta'ala pilih. Ada habuan balik dia. Betul kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak kerana kita dapat taufik. Tuhan beri kita kuasa taufik, kuasa taat. Mudah. Nak menuntut ilmu mudah, nak beramal ibadat mudah, nak buat kebajikan tu kut ni mudah belaka. Walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, tapi boleh. Syukur pada Allah banyak-banyak. Dan bahawa dimudahkan baginya. Dan bahawa dimudahkan baginya. Baginya hamba yang sangat harap tadi. Akan segala yang payah. Fardu takdirlah. Berlaku kesukaran. Dalam karang mengarang ni. Mutaneh mintanya pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nama dianya, nama pengarang ni, Ahmad ibnu Muhammad Zain. Nama dia Ahmad ibnu Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatanihi. Makna yang dibangsakan kepada negeri Fatani. Tahun depan dia berkata negara Thailand mengalami masa malam yang panjang. 5.30 tu terbenam matahari dah baji. Ramalan lah. Tak tahulah. Kalau gitu tak ada berasa nak seronok dah lah. Nak pergi jalan ke petani. Cepat gelap takut pula. Takut pedih. Nampak meri? Nama dia nya Ahmad ibnu Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Salah seorang daripada guru Tok Guru Kenali. Jadi Tok Guru Kenali pernah menuntut dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ni semasa Tok Guru Kenali berada di Mesir. Dan Tok Guru Kenali menjadi qadam. Pernah Tok Guru Kenali menjadi qadam bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ni dengan mengubah kasut, dengan bawa kasut Syekh Ahmad Muhammad Zain ni.
Hadarallahu ta'ala. Ni doa panggil jumlah doa iya. Mudah-mudahan mendatang manfaat. Mudah-mudahan mendatanglah oleh Allah. Mudah-mudahan mendatanglah oleh Allah Ta'ala riyadha rajai, akan taman pengharapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan akan taman pengharapan. Bulughil amani, dengan sampai cita-citaku. Dengan sampai cita-citaku. Wa nafa'a bihadhihi risalatil muslimina. Amin. Dan mudah-mudahan juga nafa'a, memberi manfaat, ya Allah, bihadhihi risalati, dengan ini risalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat, sama ada manfaat akhirat, sama ada manfaat dunia, dengan ini risalah. Risalah Faridatul Faraid ni al-muslimina, akan segala orang-orang muslimin. Amin. Amin apa panggil? Isim fi'il amar. Istajib doa ana ya Allah. Mana istajib, perkenankan olehmu akan doa kami ya Allah, wahai Allah. Habis itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah mana? Yang bersifat dengan sifat pemboros. Dengan nama Allah. Allah mana? Yang bersifat dengan sifat pemboros. Yakni Allah Ta'ala ni dia tak ada kedekut. Allah Ta'ala dia tak ada kedekut dalam dia mengurniakan nikmat, sama ada sasaran yang menerima nikmat tu orang Islam maupun orang kafir. Tu kata pemurah Tuhan. Mana Tuhan tak ada kedekut. Dia tak ada pilih kasih. Sasaran orang yang menerima nikmat tu. Orang kafir pun boleh, orang Islam pun boleh juga. Sudah nak. Sekali pandang orang kafir lebih daripada orang Islam. Padahalnya orang kafir. Ini orang panggil pemberian secara denuk, ataupun pemberian secara umpan. Ar-Rahim, lagi pula bersifat dengan sifat pengasihani. Bersifat dengan sifat penyayang. Hal ni tertentu bagi orang Islam, yakni dengan memasukkan ke dalam surga. Sayang tak sayang Tuhan kepada orang mukmin ni, pada orang Islam ni, walau orang Islam tu buat dosa sekalipun, maka Tuhan ampunkan dosa dia tu, dan setelah daripada dia menerima azab di atas dosa yang dia buat tu, Tuhan heret bawa masuk dalam surga. Tu kasih Tuhan. Habis tu huraian Fatihah macam mana biasalah, tak ada modal dah lah. Tapi dalam nuskah ni dia ada kata, sebelum daripada Bismillahirrahmanirrahim tu, dia kata wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Quranul Karim. Itulah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu hadzal kitaba.
Itu bagi pihak musannif. Adapun bagi pihak kita, Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u hadzal kitaba. Boleh belakalah. Ada pihak musannif, aku makna dengan nama Allah yang bersifat dengan sifat pemboros, lagi pula bersifat dengan sifat pengasihani, aku karang akan ini kitab. Adapun kita dengan nama Allah yang bersifat dengan sifat pemboros, lagi pula bersifat dengan sifat pengasihani, aku baca akan ini kitab. Di belakanglah. Tengok di tepi tu. Faidatun ay hazihi faidatun. Dia kata. Amri, tengok molek. Manakal oleh setengah mereka itu, makna memindah oleh setengah mereka itu ulama. Bahawasanya Al-Han wa Syan, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 41 kali. Pak Amri, dulu dia kata lain. Hikmah Fatihah. Mana kelebihan Fatihah ni? 41 kali. Kemudian, daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, dihadiahkan akan dia bacaan tu lah. Dihadiahkan akan dia bacaan tu kepada empunya apa tu? Taubat. Dan berkata ia barang siapa tu? Hai ahlat taubat, bahawasa aku di dalam peliharaan kamu. Nescaya sentosa ia barang siapa tadi? Daripada tiap-tiap merbahaya. Maknanya daripada tiap-tiap barang yang boleh membawa kepada jadi bahaya. Dan terpelihara dan terselamat ia barang siapa? Daripada segala bala. Itu dia. Ini kelebihan Fatihah. Kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Syekh Muhammad Tahir Sambul. Bagaimana? Bagi menunaikan sebesar-besar hajat. Nampak beri? Mu ada hajat. Lepas tu, mu nak minta pada Allah supaya Allah Ta'ala memperkenankan hajatmu tu. Nampak? Tu doa Sayyidina Akasah tu ada tambah beri. Ada tambah tu. Ke dalam tu dia tak ada tu. Dia tak ada raqibun atidun. Tambah tu. Wa bihaqqi aqibin yaqti bi kitabi yaminihi. Apa tu? Wa bihaqqi raqibin yaqti bi kitabi bishimalihi. Tambah tu Amri. Habis tu kalau nak terima tu kena baca daripada guru tu. Dia tanya dah dulu Amri. Nak tengok. Tapi Amri tak royak lah. Tak beritahu lah kata ada tambah tu. Kena tambah lah. Wa bihaqqi ridwanihi tu. Wa bihaqqi ridwanihi lepas tu. Sebelum tu. Tengok tu. Ada tu. Baba love tompit. Kanak dia tambah. Baba love tompit Ngatawi tu dia tambah. Dia terima sendiri. Baba love
Topik Natawi itu dia terima sendiri daripada Syekh Saidina Akashaf tu. Apabila dia nak balik ke Dawi ni, dia pergi duduk tidur di sisi kubur Saidina Akashaf tu selama 2 minggu. Dalam masa tu dia mimpi tu. Dia mimpi Saidina Akashaf ijazah sendiri. Ni, berbelah hitam mulut dia. Mulut dia hitam. Babalah Natawi. Baru ni ziarah dia baru ni. Sihat lagi, dia pun sihat. Menunaikan sebesar-besar hajat. Kita ada hajat, lepas kita nak minta Tuhan tunaikan hajat kita. Bahawa dibacakan 786 kali. Tak boleh pergi ke mana lah Amri. Tak boleh pergi Singapura. Apa ke Singapura? Makan angin. Orang nak buang angin dalam badan, dia makan angin. Ke ziarah makam-makam ke, habib-habib ke tak apa. Nampak ya? 86 kali, amin. Akan doa Bismillah ini. Yaitu doa Bismillah ini tu. Allahumma antalaha wala apa? Tahu dah. Situ tahu. Walau. Wa'au azumat parrijha. Walau azumat parrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Di situ ni. Mula dengan bismillahirrahmanirrahim ni orang panggil mula hakikilah. Habis situ. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina nashumushal ma'rifati musyrifatan bi anwari tauhidi wal yaqini. Bermula segala puji-pujian itu. Bermula segala puji-pujian itu. Maklum pada kita puji ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Ada 4 pujilah. Adapun makna puji pada istilah, makna puji pada lughah, kita tahu dah dulu kan. Serupa hak itulah. Ialah tertentu. Jumlah jawab majrur ta'mallu mahzuf jadi khabar. Ialah tertentu bagi Allah. Makna segala puji yang 4 tu tertentu bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak saja dipuji. Sebab itu kita kena iktiqad di hati kita, walau kita memuji selain daripada Allah pun, tetapi hakikatnya kita adalah memuji Allah. Kerana yang lain daripada Allah Ta'ala tu tak berhak dipuji. Allah mana? Ni jaga ni, payah sikit ni. Yang menaikkan pada beberapa langit. Sifat bagi Allah.
Allah. Allah mana? Yang menaikkan, yang meletakkan pada beberapa langit akan segala hati orang yang mukmin. Mana Allah Ta'ala ni dia letak. Dia letak pada beberapa langit tu akan segala hati orang mukmin. Mana Allah Ta'ala letak akan segala hati orang mukmin ni pada beberapa langit. Tunggu dulu. Akan beberapa matahari. Akan beberapa matahari. Pengenalan. Akan matahari pengenalan. Akan beberapa matahari makrifah. Akan beberapa matahari pengenalan. Akan beberapa matahari makrifah. Padahal cemerlang ia segala hati orang yang mukmin tadi. Padahal cemerlang ia segala hati orang yang mukmin tu dengan cahaya tauhid dan yakin. Yakni kedua-dua ini. Makna yakni kedua-dua cahaya tauhid dan cahaya yakin ni. Yakni kedua-dua ini, yakni cahaya tauhid dan yakin ni mencerahkan makrifah kita. Kitab ni payah ni. Mukaddimah lagi payah dah. Tu nak tunjuk kata Syekh Ahmad Muhammad Zain ni orang cerdik. Bobit sikit. Bobit tan kata yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukmin. Sampai akhir. Artinya Bobit sikit. Artinya yang menaikkan ia pada hati. Mana artinya? Arti yang menaikkan ia pada hati itu. Yang menaikkan ia pada beberapa langit segala hati orang mukmin tu. Yakni pada segala hati orang yang mukmin. Artinya yang menaikkan ia pada hati, yakni pada segala hati orang yang mukmin. Yakni pada segala hati orang yang mukmin. Yang diserupakan dia, mana? Yang diserupakan dia dengan beberapa langit. Ni tasbih balik ni. Yang diserupakan dia dengan beberapa langit. Yang diserupakan dia dengan beberapa langit pada perak keadaan kedua-duanya itu. Yang diserupakan dia dengan beberapa langit pada perak keadaan kedua-duanya itu tempat naik. Pada perak keadaan kedua-duanya itu tempat naik. Tetapi segala hati orang yang mukmin, tetapi segala hati orang yang mukmin itu, tetapi segala hati orang yang mukmin itu tempat naik pengenalan. Tetapi segala hati orang yang mukmin itu tempat naik pengenalan yang bangsa maknawi. Tak apa, sekarang kita hurai. Tobit dulu. Kita tak faham. Tempat naik pengenalan yang bangsa maknawi. Dan beberapa langit itu tempat naik matahari. Dan beberapa langit itu tempat naik matahari
yang bangsa Zohir. Mana yang bangsa hissi ni, yang bangsa Zohir. Akan beberapa matahari pengenalan. Akan beberapa matahari pengenalan. Artinya, akan beberapa pengenalan. Artinya, akan beberapa pengenalan yang diserupakan dengan matahari. Artinya akan beberapa pengenalan yang diserupakan dengan matahari pada Perak. Pada Perak, keadaan kedua-duanya itu. Pada Perak, keadaan kedua-duanya itu. Pada Perak, keadaan kedua-duanya itu mencerahkan. Tetapi mencerah oleh matahari itu, akan yang kelam. Tetapi mencerah oleh matahari itu akan yang kelam, dan mencerah oleh pengenalan akan yang kelam, dan mencerah oleh pengenalan akan yang kelam daripada yang bergantung dengan Allah dan segala Rasulnya Allah. Dan mencerah oleh pengenalan akan yang kelam daripada barang yang bergantung dengan Allah dan segala Rasulnya Allah. Maka inilah orang panggil idhafat musyabbah bih ilal musyabbah. Lagu mana? Idhafat musyabbah bih ilal musyabbah. Yakni hati orang mukmin tu seperti beberapa langit. Mana hati orang mukmin tu seperti beberapa langit. Pada keadaan tempat naik. Mana pada keadaan tempat naik. Tempat naik orang mukmin. Jadi tempat naik orang mukmin tu ialah makrifah lah. Adapun tempat naik, adapun langit, tempat naik matahari dan bulan. Gitu. Itu orang panggil idhafat musyabbah ilal musyabbah. Mana idhafat musyabbah bi ilal musyabbah. Orang panggil tasbih balik. Payah ni. Jadi lagu mana? Hati orang mukmin tu seperti beberapa langit. Mana hati orang mukmin tu seperti beberapa langit pada keadaan tempat naik. Nampak? Pada apa? Pada keadaan tempat naik. Apa dia tempat naik orang mukmin? Ialah makrifah lah. Ada pun langit. Langit tu tempat naik matahari dan bulan. Tu orang panggil idhafat tu idhafat musyabbah bih ilal musyabbah. Mana? Musannif menserupakan hati orang mukmin tu dengan beberapa langit. Nampak? Musannif menserupakan hati orang mukmin tu dengan beberapa langit. Lagu mana? Pada keadaan tempat naik. Orang mukmin, kalau dia kenal Allah, dia kenal Rasul, naik tak dia? Tinggi tak pengenalan dia? Tinggi tak makrifah dia? Nampak? Nampak tak Ayub? Tinggilah. Ada pun langit, tempat naik tak? Tempat naik bagi matahari dan bulan. Kerana matahari dan bulan duduk di langit. Itu dia kata. Payah tu. Mana? Artinya yang menaikkan ia pada hati, yakni pada segala hati orang yang mukmin. Habis tu dia kata. Pada segala hati orang yang mukmin, yang diserupakan dia tu, hati orang mukmin tu dengan beberapa langit. Mana hati orang mukmin tu diserupakan dengan beberapa langit. Lagu mana? Pada Perak, keadaan keduanya hati orang mukmin. Dan langit tu tempat naik. Nampak tak Min? Tetapi segala hati orang mukmin tu tempat naiknya
pengenalan yang bangsa maknawi. Pengenalan yang bangsa maknawi. Pengenalan yang bangsa makna lah. Dan beberapa langit itu tempat naik matahari yang bangsa hisi, yang bangsa zahir. Kita nampak matahari, bulan. Naik di mana? Abang Haji, Baju Ramlan. Naik di atas lah langit. Bangsa hisi, bangsa zahir. Mana zahirnya? Kita nampak apa? Matahari, bulan ni duduk langit. Itu dia kata. Dan beberapa langit itu tempat naik matahari yang bangsa hisi, yang bangsa zahir. Akan beberapa matahari pengenalan. Artinya akan beberapa pengenalan yang diserupakan dengan matahari pada perak keadaan keduanya itu mencerahkan. Nampak? Matahari apabila dia duduk atas langit, langit jadi cerah tak? Amin. Kita, kalau hati kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, cerah tak, Amri? Itu dia kata nah. Dan keduanya itu mencerahkan, tetapi mencerah oleh matahari itu akan yang kelam, dan mencerah oleh pengenalan akan yang kelam juga. Mana kita, kalau kita kenal Allah, kita kenal Rasul, terangkat tak? Terangkat tak kegelapan, kejahilan kita, bersabit dengan Allah Ta'ala dan Rasul, Abang Haji? Terangkat. Dengan terangkat tu, kita kenal lah Allah dan kenal lah Rasul. Nampak tak, Min? Oleh pengenalan yang kelam daripada barang yang bergantung dengan Allah dan segala Rasul. Maknanya, apabila kita kita kenal Allah, kita kenal Rasul, maka jadi cerah. Jadi cerah. Cerah hati kita tu cerah. Macam ni kan? Nampak tak, Min? Nampak tak? Payah juga tu. Dhabit tang beberapa matahari tu. Yakni dhabit tang beberapa matahari tu. Yakni Tuhan yang menaikkan akan makrifah yang diserupakan dengan matahari, nisbah terang dan cerah. Gitu. Mana? Akan beberapa matahari, yakni Tuhan yang menaikkan akan makrifah. Yang menaikkan akan makrifah yang diserupakan dengan matahari, nisbah terang dan cerah. Ta'amul di sini. Payah ni. Yakni Tuhan yang menaikkan akan makrifah. Makrifah kita terhadap Rasul. Terhadap Rasul tu. Yang diserupakan tadi dengan matahari. Nampak tak, Meri? Nisbah terang dan cerah. Itu dia. Maknanya Tuhan yang menaikkan akan makrifah yang diserupakan dengan matahari, nisbah terang dan cerah. Ta'ammul. Jaga situ. Habis situ nak. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyati wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-mab'usi iril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Wallahu a'lam. Apa nak yuk? Di dalam syurga. Maulid. Muka surat 3. Ya. Di dalam syurga. Baris 1, 2, 3, 4, 5 dari atas. Betul juga.
Di dalam syurga. Dalam syurga sini. Dan telah berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berkata oleh Sayyiduna Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia kata apa? Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ihya il-islami. Artinya perkataan Sayyidina Umar, barang siapa membesar ia barang siapa akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana akan hari peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Bagaimana dia membesarkan? Dengan menyumbangkan bantuan-bantuan. Itu dia nak. Ataupun dengan mengadakan majlis-majlis, sambutan-sambutan, majlis-majlis bacaan Quran, solawat, qasidah, berzanji dan sebagainya. Buat jamuan makan, buat jamuan minum tu minum ni. Itu masuk kata membesar tu. Ataupun dia turut serta dalam majlis tu. Itu masuk dalam kata membesar. Dia mentakzimkan, dia buat muliakan majlis tu. Dia pun bersama-sama bagi menjayakan majlis tu tadi. Jadi lagu mana? Maka sesungguhnya telah menghidup ia barang siapa akan Islam, yakni akan agama Islam. Itu dia nah. Dan telah berkata oleh Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, man itfaqa dirhaman ala apa? Qiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faka annama syahida. Apa? Ada hu. Tamak buta. Waqata. Paka'an nama syahida waq'atu Badri wa Hunain. Ada ta waq'atu. Arti perkataan Sayyidina Utsman, barang siapa menafkah memberbelanja ia barang siapa akan 1 dirham. 1 dirham ya. Atas membaca maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat tahu ada orang nak membaca kisah-kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seluk poket dia. Dalam poket dia tu ada 1 dirham je. Maka dia hulur 1 dirham tu. Jadi lagu mana? Maka seolah-olah hadir ia barang siapa tu pada perang Badran dan perang Hunain. Makna pahala orang yang hadir di dalam perang Badar dan perang Hunain. Makna kita beri 1 dirham je. Kalau kita dengar ada orang nak buat majlis, nak baca kisah-kisah kelahiran Nabi, kita pun beri 1 dirham. Jadi pahalanya seperti kita menghadiri
perang Badar dan perang Hunain. Oh, besar pahala dia. Kita nak pergi perang Badar pun dah berapa ratus tahun berlalu dah. Nak pergi perang Hunain pun dah berapa ratus tahun berlalu dah. Ya tak ya? Yayasan Jenderami nak buat maulid, kita beri seria ya. Pahalanya seperti mana kita menghadiri perang Badar dan perang Hunain. Apa nak beri pitih tak ada pitih ni? Kita tolong kotor royong cuci periuk. Apa tak? Sekali ya mu tolong. Buat amri. Cuci longkang, cuci longting apa? Ikutlah. Cuci lonting kan? Kita nak silat atau lonting tu. Dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, karramallahu wajhah. Pasal apa Sayyidina Ali ni dia dapat pangkat karramallahu wajhah? Adapun sahabat-sahabat Nabi yang 3 tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Adapun Sayyidina Ali dapat pangkat karramallahu wajhah. Mana telah memulialah oleh Allah akan wajah Sayyidina Ali. Nampak? Radhiyallahu pun dia dapat pangkat radhiyallahu. Pangkat karramallahu pun dia dapat juga. Pasal apa? Tengok kata Sayyidina Ali ni dia masuk Islam masa dia budak-budak. Nampak tak Amri? Apabila dia masuk Islam masa budak-budak, maka dia tak pernah sembah patung berhala. Muka dia tu tak pernah berhadap dengan patung berhala tu. Nampak Haji? Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi, dia kata Sayyidina Ali ni dia tak pernah tengok kemaluan dia. Adapun kita belah-belah kecing tengok. Nampak Amri? Makruh. Sayyidina Ali dia tak ada tengok. Dia tak tahu berapa saiz besar, kecil, panjang mana dia tak tahu. Dia tak ada tengok. Sebab itulah mulia. Muka dia tu, wajah dia tu mulia. Kita cuba orang tanya. Macam kita pernah suka. Kena tunduk tu. Apa Amri? Tu kerja kita. Selawatlah banyak-banyak sikit bulan Maulid ni. Apa kata Sayyidina Ali? Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil imani. Artinya barang siapa membesar ia barang siapa akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya telah keluar ia barang siapa daripada dunia. Melainkan keluar tadi dengan iman. Lebih sikit. Mana dikatakan orang yang mati di dalam iman. Mana mati dia tu di dalam iman lah. Mana dikatakan orang yang mati di dalam iman dengan sebab masa hidupnya membesarkan maulidin Nabi dengan mengeluarkan belanja begian-begian. Mana dikatakan orang yang mati di dalam iman. Dengan sebab masa hidup dia membesarkan maulidin Nabi dengan mengeluarkan belanja diam. Mana mati dia tu mati di dalam iman. Apa perkara yang menyebabkan dia tu mati dalam iman? Dia membesarkan akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan dia membesarkan? Dengan dia membelanja, dengan dia menolong majlis-majlis sambutan maulidin Nabi. Dan telah berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa menghimpun ia barang siapa bagi perbuat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghimpun
akan segala saudara-saudaranya yang muslimin. Dia kata lagu mana? Dijemput orang kampung dia, ataupun dia jemput saing-saing dia, dia jemput kenalan-kenalan dia. Pagi besok pukul 9, mari datang ke rumah aku. Nampak meri? Pukul 10, mari datang ke rumah aku. Tak payah tanyalah sebab apa, kerana orang tahu. Ni bulan Maulid ni, nak baca Maulid lah ni. Gitu. Dan janganlah jemput saja. Kering tekuk-tekuk orang hok baca tu. Dan menyediakan bagi mereka itu makanan atau minuman. Mana mesti menjamu bagi mereka itu saudara-saudara yang muslimin tadi. Akan makanan atau minuman. Belah-belah tu, sambil-sambil tu, jamulah makanan, minuman. Dan memperbuat ia barang siapa? Dan memperbuat dan turut memperbuat ia barang siapa akan kebajikan. Lagu mana? Seperti membaca Quran, berselawat beramai-ramai, membaca qasidah. Kebajikan tu. Dan turut memperbuat ia barang siapa tu akan kebajikan. Seperti bersedekah. Kalau di petani, dia sedekah. Dia sedekah apa? Sedekah pitih 20 kok. Bubuh dalam gelas. Berserta dengan bunga rampaian. Berilah. Pembaca Quran ke, berselawat ke, beramai-ramai. Itu kebajikan. Nostaya membangkit Allah Ta'ala akan dia. Akan dia barang siapa tu? Bila? Pada hari kiamat. Serta apa tu? Siddiqin. Serta sadiqin. Mana serta sadiqin? Serta segala orang-orang yang benar. Dan syuhada. Turut sama dengan dia. Segala orang yang mati syahid. Dan salihin. Segala orang yang mengerjakan amalan fardu dan sunat. Orang-orang soleh ni serta dengan dia juga. Dan salihin, yakni segala orang yang mengerjakan amalan fardu dan sunat. Dan adalah ia barang siapa tadi di dalam syurga jannatin na'im. Fa innal abrara lafi na'im. Masuk dalam firman Tuhan. Fa innal abrara lafi na'im. Bahawasanya orang yang banyak mengerjakan kebajikan, masuk dalam kata banyak mengerjakan kebajikan tu, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i inilah. Masuk dalam kata orang yang banyak mengerjakan kebajikan di sini, masuk dalam perkataan Imam Syafi'i itu. Dia kata, masuk dalam syurga Naim. Habis itu. Dan telah berkata, apa dia? Apa dia? Asyiruk Sekti. Sarasakti. 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 Sod ke sin? Sarasakti tu. Sirri. Sarasakti. Sirri sakti. Sirri sakti. Dia kata apa? Barang siapa qasad ia barang siapa? Barang siapa qasad, barang siapa pergi. Ataupun menuju.
Barang siapa qasad, barang siapa pergi, barang siapa menuju, barang siapa kadap. Apa beri? Barang siapa pergi kadap. Qasad pergi menuju, ia barang siapa akan satu tempat. Mana akan satu tempat yang dibaca orang padanya tempat tadi akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Ngoh, nak pergi ke mana pagi lagi ni? Dia kata aku nak pergi masjid. Buat apa Pak Ngoh? Mu tak tahu ke? Masjid tu orang ada buat maulid. Jadi lagu mana? Maka sesungguhnya diberi akan dia. Tak ada orang tu. Maka sesungguhnya diberi akan dia barang siapa tu? Akan satu kebun di dalam surga. Apabila dia masuk dalam surga. Dia masuk dalam surga pula. Diberi akan dia tu satu kebun pula. Pasal apa? Pasal apa? Diberi akan dia barang siapa tu akan satu kebun di dalam surga. Kerana qasad ia. Kerana qasad ia. Ia barang siapa? Kerana pergi ia, kerana menuju ia barang siapa? Akan demikian itu. Akan demikian tempat tu. Tempat yang dibaca orang padanya tempat akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sekaliannya demikian tempat itu kerana kasihnya barang siapa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia pergi ke tempat tu habis niat dia tu habis semata-mata kerana dia tu kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi bersabda, ia Nabi, man ahbani kana ma'i fil jannah. Makna berbetulan dengan sabda Nabi ni lah. Kisah orang lelaki ni tadi berbetulan dengan sabda Nabi itu. Artinya barang siapa kasih ia barang siapa akan daku. Nescaya adalah ia barang siapa tadi serta aku. Mana serta aku serta Nabi. Ni Nabi perakui sendiri. Barang siapa yang kasih akan aku, tempat dia besok sama dengan tempat aku. Kalau aku dalam surga, maka orang yang kasih itu tadi di dalam surga juga. Intaha syarah berzanji nasar. Adanya perkataan itu tadi. Adanya perkataan itu. Telah hamba dapat. Kata Tuan Sin. Mana hamba tu Tuan Sin? Telah hamba. Di dalam syarah berzanji nazam bagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Jua. Rahimahullahu ta'ala berkata, ya Syekh Nawawi. Faidatun. Bermula ini satu faedah. Bermula pertama orang yang perbuat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang mula-mula sekali membuat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Malikul Muzaffar. Mana Raja Muzaffar. Abu Sa'id. Mana orang yang mula-mula membuat majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah Raja Muzaffar. Kunyah dia Abu Sa'id. Maka memperbuat ia Raja Muzaffar
akan Maulidin Nabi pada tiap-tiap bulan Rabiul Awal yang pada tiap-tiap tahun. Lagu mana? Dan menafkah ia dan mengeluar belanja ia Raja Muzaffar atasnya buat maulid pada tiap-tiap tahun itu 300,000 dinar. 300,000 dinar. Dan menyembelih ia. Bukanlah dia sembelih sendiri tak, dia suruh orang sembelih lah. Dan menyembelih ia Raja Muzaffar padanya buat maulid. Pada tiap-tiap tahun 5,000 kambing. 5,000 ekor kambing. Kan sikit 5,000 ekor kambing. Makan berapa? Boleh makan banyak orang lah. Dan 10,000 ayam. Dan 10,000 ayam. Dan 100 ekor kuda. Mana nak cari lah ni di Malaysia. Dan 100,000 mangkuk. Dan 30,000 pinggan yang berisi di dalam sekalian pinggan mangkuk tadi halwa. Mana kuih mana kuih halwa tu, kuih yang manis, benda-benda yang manis, halwa. Mana kuih yang manis lah kita kata. Dan sentiasalah ahli Islam berhimpun mereka itu ahli Islam pada satu tempat dengan perbuat maulid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersedekah mereka itu ahli Islam padanya perbuat maulid dengan bagai-bagai sedekah, dan menzahir mereka itu dan menunjuk mereka itu, menyatakan mereka itu padanya berbuat maulid akan beberapa kesukaan sekaliannya kesukaan itu pada bulan Rabiul Awal intaha. Daurah. Ni daurah ni. Dan tersebut dalam Matana'il Anwari bagi Syekh Muhammad bin Munir. Telah berkata Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni. Telah berkata Ibnu Jauzi. Kata ni. Jauzi pemula. Setengah daripada qasiyat. Setengah daripada qasiyat. Bukan saja tongkat Ali ada qasiyat. Setengah daripada qasiyat, setengah daripada kelebihan membaca maulid, iaitu aman yang sempurna pada demikian tahun itu daripada wabak. Mana daripada wabak? Daripada bala ta'un. Dan kemarau. Dan datang apa tu? Dan datang kesukaan yang segera dengan mendapat yang dituntut dan yang dicita-cita. Mana apa yang dituntut dan apa yang dicita-cita datang dengan segera. Bagi apa? Bagi ahli-ahli yang meraihkan ataupun meraihkan apa? Sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Nampak Amri? Dan telah berkata Abdullah bin Isa Al-Ansari, ada pada jiran aku. Aku ni duduk berjiran. Ada pada jiran aku seorang perempuan yang solehah. Maknanya di kalangan jiran-jiran aku tu ada seorang daripada jiran aku tu orang perempuan. Jadi keadaan dia lagu mana? Solehah. Kuat beramal ibadat. Pak Amri. Puasa sunat tak tinggal.
sedekah rajin. Pergi mengaji sana, mengaji sini. Cuba kira orang, kira tu, kira ni. Faham ni? Dan adalah baginya seorang perempuan tadi, seorang anak laki-laki yang soleh. Dia pula ada anak laki-laki yang soleh, anak laki-laki yang baik. Bila tak ayat nama sini. Baca di lagu mana? Maka mati perempuan itu. Makalilah sampai ajal dia. Fa iza jaa ajaluhum. Apabila sampai ajal seorang tu, maka tidak boleh cepat satu saat, tidak boleh terlambat satu saat juga. Nampak Amri? Maka mati perempuan tu tadi. Lepas tu, maka meninggal ia perempuan akan anaknya itu. Jadi anak lelaki tadi yang soleh tu tinggal lah. Takkan nak mati sama. Mak dia yang mati. Anak dia lelaki tu tinggal lah. Dan meninggal 1 dinar. Dan meninggal 1 dinar. Atau pada kata meninggalkan akan anaknya itu. Dan meninggal ia perempuan akan 1 dinar. Ada 1 dinar. Besar nilainya 1 dinar ni. Dan telah berkata anaknya, anaknya perempuan tadi. Dan telah berkata anaknya perempuan itu. Dia kata lagu mana? Bermula ini 1 dinar ialah peninggalan ibuku. Di tangan aku ni ada pitih, ada duit, jumlahnya 1 dinar. Peninggalan ibuku. Tiada aku nafkah akan dia. Mana tak ada aku belanjakan akan dia. Akan dia 1 dinar tadi. Melainkan aku nafkah, aku belanja pada pekerjaan akhirat. Barangkali lah ibu dia berwasiat lagu tu nah. Jadi duit 1 dinar peninggalan ibu aku ni, aku takkan belanjakan kepada perkara-perkara keduniaan. Bahkan aku nak belanjakan kepada pekerjaan yang bangsa akhirat. Kemudian maka pada satu hari, barangkali lah kebetulan lah bulan tu bulan Maulid. Maka pada satu hari masuklah ia seorang laki-laki tadi di dalam perhimpunan orang yang duduk membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal duduk ia anak lelaki padanya pada majlis tadi. Itu dia nah. Walil hal. Padahal duduk ia anak lelaki tadi padanya majlis. Duk terleku. Dan mendengar ia anak lelaki tadi akan pembacaan maulid. Pembacaan maulid tadi. Dan kemudian daripada selesainya membaca maulid, tidur ia seorang laki-laki ini tadi. Dan mimpi ia laki-laki tadi akan bahawasanya kiamat telah berdiri ia kiamat. Akan bahawasanya kiamat telah berdiri, telah berlaku ia kiamat. Kemudian berkata ia seorang laki-laki yang soleh, aku dengar akan suara yang menyeru. Hal keadaan suara tadi yang menyeru, memanggil, hai Polan, hai Polan, hai Polan. Disebut oleh satu jemaah. Maknanya yang menyeru hai Polan ni tadi satu jemaah. Ada satu jemaah menyeru. Hai Polan, hai Polan, hai Polan, hai Polan tadi. Maka di hulu mereka itu, dan dahulu mereka itu satu jemaah yang menyeru tu masuk surga. Makna mendahului satu jemaah ni tadi
Maka dahulu mereka itu satu jemaah yang menyeru tadi masuk surga. Ahli jemaah tu tadilah. Ahli jemaah ni jika diadu dengan ahli jemaah lain, maka jemaah ni yang dulu masuk surga ni. Gitu. Dan aku serta melihat, dan aku serta mereka itu jemaah. Jemaah yang dahulu masuk surga. Jika dibandingkan dengan jemaah-jemaah yang lain tadi. Kemudian aku dengar pula suara yang berkata, bagi tiap-tiap seorang kamu satu mahligai. Satu istana. Masuk oleh kamu akan di satu mahligai tadi. Dengar suara kata, tiap-tiap kamu ni ahli jemaah ni boleh satu mahligai. Maka masuklah dalam mahligai itu. Maka masuklah sekalian mereka itu yang diseru masuk mahligai. Dan masuk aku pada satu mahligai yang kurang daripada mahligai mereka itu. Mereka itu yang disuruh masuk itu tadi. Aku masuk dalam mahligai juga, tapi mahligai aku tu tak adalah seindah daripada mahligai jemaah tadi. Gitu. Tamada ya. Qadar pertengahan je mahligai aku. Tak sehebat mahligai jemaah tadi. Maka aku lihat ada lagi mahligai yang seumpama mahligai mereka itu. Mereka satu jemaah tadi yang cantik-cantik. Dan aku hendak masuk padanya mahligai pula. Kerana aku hendak tuntut. Kerana aku hendak ambil bersamaan dengan mereka itu. Mana aku nak buat serupa lah. Kalau mereka termasuk dalam mahligai cantik, maka aku pun nak masuk dalam mahligai cantik juga. Barangkali mahligai yang aku nampak tu cantik, maka aku nak masuk juga dalam mahligai itu tadi. Maka dikata orang bagi aku, bukan ini tempat engkau. Dan adalah ia mahligai yang elok itu tadi bagi orang yang memperbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkejut, jaga aku daripada tidur. Kemudian terkejut, jaga aku. Jaga daripada tidurlah. Jaga daripada tidur. Kemudian tak kala berpagi-pagi aku, maka aku perbuat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1 dinar yang ada pada aku itu. Mana 1 dinar peninggalan. Mana 1 dinar peninggalan ibu aku tu. Mana 1 dinar peninggalan ibu aku tadi yang ada pada aku itu. Dan aku seru beberapa fuqara, dan aku seru beberapa orang miskin. Nampak beri? Kalau kita buat jamuan, mana orang yang kita utamakan Abang Haji? Menyerah bulan. Kita kena jemput. Orang miskin. Dan aku seru beberapa fuqara, beberapa orang yang miskin, supaya membaca mereka itu. Beberapa fuqara pun ada ilmu, supaya membaca mereka itu beberapa fuqara akan Quran dan membaca akan kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ceritakan, padahal aku ceritakan atas mereka itu beberapa fuqara mimpiku itu. Aku pun ceritalah kepada beberapa fuqara tadi, bersabit dengan mimpi aku tu.
Dan sukalah sekalian mereka itu, dan seronoklah sekalian mereka itu. Mereka itu segala perkara tu, apabila dia dengar cerita daripada seorang lelaki itu, dia seronok. Pak Meri. Kemudian aku berjanji dengan Allah akan bahawa aku perbuat akan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap tahun selama-lama hidup aku. Kemudian aku mimpi pula, iaitu berjumpa dengan ibuku. Mimpi pula sekali lagi berjumpa dengan ibu dia. Dan aku lihat akan dia ibu aku atas rupa yang sangat elok. Padahal di dalam pakaian perhiasan yang sangat elok pula. Dan aku kucup tangannya, aku cium tangannya ibuku. Dan ia ibuku mengkucup kepala aku. Dan berkata, ia ibuku membalas akan dikau oleh Allah dengan kebajikan, hai anakku. Maka aku kata baginya ibuku, dari mana engkau dapat, hai ibuku, akan keelokan. Keelokan pada rupa tadi. Keelokan akan keelokan, yang ni keelokan pada rupa. Dan perhiasan, yang ni perhiasan pada pakaian. Dan kemuliaan pada kedudukan. Mana keelokan tu pada rupa, perhiasan tu pada pakaian, kemuliaan tu pada kedudukan. Yang ada sekaliannya kemuliaan tadi pada engkau. Pada engkau ibu tu. Maka berkata ia ibu, kerana bahawasanya engkau, yang ni anak, telah engkau perbuat, telah engkau belanjakan dengan 1 dinar yang aku tinggal kepada engkau pada masa hiduplah, akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha dalam kitab ni tadilah, kitab awak disebut ni tadi. Berapa dia? Berapa Meri? 10. Sikit lagi dah. Sikit lagi. Daurah. Dan telah tersebut di dalam Syarfil Anam, telah berkata Abdul Wahid yang anak Ismail. Dia kata lagu mana? Ada di negeri Mesir seorang laki-laki yang memperbuat ia seorang laki-laki akan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap tahun. Masuk bulan Rabiul Awal, maka dia pun buatlah seorang lelaki ni tadi. Dan ada hampir dengan rumahnya, dan ada dekat dengan rumahnya seorang laki-laki itu, seorang laki-laki Yahudi. Dia ni berjiran dengan lelaki Yahudi lah. Dia berjiran dengan lelaki Yahudi. Puak-puak Melayu Islam berjiran dengan Siam Buddha. Masa depan ni kan. Maka berkata oleh isteri Yahudi itu bagi suaminya isteri Yahudi itu, apa kerana? Terbalik. Kerana apa? Mana apa kerana? Kerana apa jiran kita yang Islam itu apa tu? Iaitu menafkah membelanja ia jiran kita yang Islam itu akan harta yang amat banyak pada tiap-tiap bulan ini. Yakni nak tafsir bagi tiap-tiap bulan ni, bulan Rabiul Awal. Jadi isteri dia tu pun naik heran lah. Dia kata jiran kita yang Islam ni, apabila masuk saja bulan Rabiul Awal, maka dia pun belanja besar lah. Mana menafkahkan akan harta yang banyak. Jadi lagu mana ni? Maka jawab
suaminya perempuan Yahudi ni tadi bagi isterinya, iaitu mengetahui ia jiranku yang Islam tadi. Iaitu mengetahui ia jiranku yang Islam, bahawa setengah nabinya jiran yang Islam tu tadi diperanokkan dia nabinya pada bulan ini dan pada malam ini. Diperbuat ia jiran dengan demikian itu menafkah ia akan harta yang banyak pada tiap-tiap bulan ni kerana kesukaan dengan dia. Kerana kesukaan dengan dia diperanakkan Nabi dan memulia baginya Nabi dan bagi beranaknya Nabi. Kemudian tidur keduanya isteri dan Yahudi tadi. Kemudian tidur keduanya isteri dan Yahudi tadi. Dan mimpilah oleh perempuan Yahudi itu di dalam tidurnya perempuan Yahudi. Iaitu apa yang dia mimpi? Melihat ia perempuan Yahudi akan seorang laki-laki yang sangat elok. Rupa dia. Lagi yang sangat mulia. Ini sebuah kedudukan. Maka masuk laki-laki itu pada rumah jirannya. Rumahnya jirannya laki-laki yang Islam, yang berbuat maulid itu. Dan pada keliling laki-laki yang masuk itu beberapa jemaah daripada sahabatnya laki-laki. Padahal mereka itu beberapa jemaah membesarkan dia, membuat mulia ke dia pula. Kan dia laki-laki yang sangat elok tadi. Dan memuliakan dia. Kan dia laki-laki yang sangat elok tadi. Maka berkata perempuan Yahudi itu bagi seorang laki-laki daripada siapa ni? Laki-laki yang elok mukanya laki-laki ni. Maka jawab ia laki-laki daripada jemaah tu. Baginya perempuan Yahudi. Bermula ini Rasulullah. Masuk ia Rasulullah akan ini rumah kerana memberi salam ia Rasulullah atas ahlinya rumah. Rasulullah buat mulia kan lelaki yang buat mulia ke Rasulullah ni. Rasulullah buat mulia ke dia balik sehingga Rasulullah masuk dan Rasulullah memberi salam. Makna sebenarnya sultan diberi salam pada rakyat. Maka menunjukkan rakyat tu mulia dan besar sungguh penghargaan rakyat tadi terhadap sultan tadi dengan sebab sultan tu melapahkan salam. Merasa terharu, serenuk bercampur dengan sedih. Ginilah. Dan menziarah ia Rasul akan mereka itu jemaah. Kerana menyuka mereka itu Rasul, kerana menyuka mereka itu jemaah dengan beranaknya Nabi. Kemudian berkata perempuan Yahudi itu baginya seorang laki-laki. Adakah ia mahu berkata-kata akan aku? Jika aku hendak berkata-kata akan dia Rasul. Maka berkata laki-laki itu na'am, yakni boleh. Maka datanglah perempuan Yahudi itu kepada Nabi SAW dan berkata ia perempuan Yahudi itu, ya Muhammad. Maka jawab Nabi baginya perempuan Yahudi itu, labaiki. Bukan labaika tu, labaiki. Perempuan kan? Maka berkata ia perempuan Yahudi bagi Nabi, adakah patut, istifham ingkari, yakni tak patut. Tu orang panggil istifham ingkari. Adakah patut engkau, yakni tak patut engkau jawab bagi seumpama aku ni. Perempuan tu tadi dia kata tak patut mubalah salam aku dengan kata labaiki.
Padahal aku atas lain daripada agama engkau. Aku ni bukan agamamu. Aku ni bukan mengikut syariat yang membawa. Padahal aku atas yang lain daripada agama engkau. Dan seteru engkau. Maka jawab Nabi baginya perempuan tadi, demi Tuhan yang membangkit akan aku dengan jadi Nabi, tiada aku jawab perkataan engkau itu hingga aku ketahui. Hingga aku ketahui, yakni hingga aku ketahui bahawasanya Allah Ta'ala menunjuk ia Allah Ta'ala akan nikah. Maka berkata perempuan Yahudi itu bagi Nabi SAW bahawa sesungguhnya engkaulah Nabi yang sangat mulia, dan bahawasanya engkau iaitu atas setinggi-tinggi perangai yang amat besar. Telah binasalah orang yang menyalahi, mana yang menyalahi, yang tak beriman. Telah binasalah orang yang menyalahi, yakni yang tak beriman, akan suruh engkau. Dan sia-sialah orang yang jahil, ia orang akan apa dah? Qadar engkau. Qadar. Dan sia-sialah orang yang jahil, ia orang akan qadar. Dan sia-sialah orang yang jahil, ia orang yang jahil akan qadar engkau. Akan pangkat engkau. Qadar pada pangkat. Dan sia-sialah orang yang jahil, ia orang akan pangkat engkau. Maknanya orang yang tak tahu kedudukanmu tu rugi. Nampak tak Amri? Kedudukan Nabi mulia. Dia memang tak tahu kedudukan Nabi itu mulia. Sia-sia dah Amri. Sia-sia lah. Hulur olehmu, perempuan tadi, mana hulur olehmu wahai perempuan akan tanganmu kepada aku, kata Nabi. Maka bermula aku Itulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Artinya aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan, kata Nabi, bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya engkau itu Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dengan mana katanya, sehingga kan perempuan Yahudi ni tadi masuk Islam. Maka berkata aku perempuan Yahudi itu. Mana dia mengucap lah. Sehingga kan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mana akhirnya perempuan Yahudi itu dia masuk Islam. Kemudian Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afwan 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka shukran 'afiyah wa nas'aluka ghina. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.